Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Zati Binti Nizam. Nombor pendaftaran 03DT18F2008. Organisasi latihan industri di Majlis Daerah Pendang dan saya ditempatkan di bawah Teknologi Maklumat. Latihan industri sesi 1 2021/2022 PKLI. Hari ini saya akan bentangkan slide laporan akhir. Pertama, saya mulakan dengan latar belakang organisasi, iaitu sejarah penumbuhan. Majlis Daerah Pendang atau dikenali sebagai MDP, pada mulanya dikenali sebagai Lembaga Bandar Pendang dari segi pentadbirannya terletak di bawah Lembaga Kota STAR. Walau bagaimanapun, pada 1 Januari 1976, Lembaga Bandaran Pendang telah dipisahkan dari Lembaga Bandar Kota STAR dan mempunyai kawasan pentadbiran serta perkhidmatan tersendiri meliputi Pekan Pendang, Pekan Bukit Jenun dan Pekan Tokai Sahajau. Mulai 1 Mac 1979, Lembaga Bandaran Pendang telah dikenali sebagai Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Pendang dan berikutan dengan penumbuhan tersebut, Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Pendang telah mewartakan kawasan pentadbirannya yang meliputi keseluruhan daerah Pendang. Kemudian, pada tahun 1987, dengan persetujuan Kerajaan Negeri, Majlis Daerah Kerajaan Tempatan telah dikenali sebagai Majlis Daerah Pendang sehingga kini. Ini adalah carta organisasi Majlis Daerah Pendang. Di Majlis Daerah Pendang mempunyai 10 jabatan, antaranya seperti Jabatan Kewangan, Jabatan Perancangan, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Penguasa, Jabatan Pentadbiran dan saya di bawah Jabatan Teknologi Maklumat. Berikut adalah hala tuju organisasi, iaitu visi, menjadi sebuah pihak berkuasa tempatan yang unggul tahun 2022. Misi, memacu kecekalangan organisasi berkualiti serta komited kepada pembangunan lestari dan mampan. Seterusnya adalah ringkasan aktiviti latihan industri. Saya ringkaskan ringkasan aktiviti sepanjang latihan industri kepada beberapa minggu pada setiap jadual. Kita tengok pada minggu pertama, iaitu minggu pertama dan kedua. Saya simpulkan 2 minggu dalam satu jadual, iaitu pada 26/9/2021 sehingga 7/10/2021. Setelah melaporkan diri di Majlis Daerah Pendang dan saya diteruskan dengan beasiswa kenal bersama kaki tangan Majlis Daerah Pendang dan kaki tangan unit teknologi maklumat. Kemudian saya diberi tugasan yang pertama, iaitu untuk melakar dan membuat poster organisasi menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian saya membuat tetapan BIOS dan aktifkan web online pada PC unit teknologi maklumat. Kemudian memasang Wi-Fi adapter, iaitu kabel USB dan memasang RAM. Kemudian saya diberi kesempatan untuk membuat persediaan peralatan komputer seperti projektor, skrin, laptop, mikrofon dan sebagainya untuk kegunaan mesyuarat. Kita tengok pada jadual yang kedua, iaitu minggu 3, 4 dan 5 pada 10/10/2021 sehingga 28/10/2021. Saya diberi tugasan untuk memasang RJ45 pada kabelan, kemudian mengukur kabelan dan memasang kabelan tersebut pada meja di Makmal City. Kemudian saya diberi arahan untuk membuat panel Maulid Duroso serta memasang RAM. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menyertai program Book for Life anjuran Majlis Daerah Pendang dan saya belajar untuk mengambil gambar sepanjang program tersebut berlangsung menggunakan kamera. Kemudian saya juga diberi tugasan yang sangat berat, iaitu untuk menjalankan penarikan aset, iaitu printer di Majlis Daerah Pendang. Saya kena tengok senarai nama yang diberi untuk menjalankan penarikan aset tersebut. Kemudian saya belajar untuk format Windows 7, seterusnya memasang Microsoft Office pada PC tersebut. Kita beralih kepada jadual yang ketiga, iaitu minggu 6, 7 dan 8 pada 31/10 hingga 18/11. Saya membuat poster organisasi. Kemudian saya membuat banner di pembalik menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian saya menukar toner mesin photostat di bilik pentadbiran. Kemudian aktiviti atau pertugasan yang
memberikan ilmu baru kepada saya adalah tentang CCTV, iaitu saya memasang monitor CCTV di Pondok Pengawal Keselamatan. Kemudian saya belajar bagaimana proses CCTV itu berlangsung dan macam mana cara setup CCTV berikut di bilik server di unit teknologi maklumat. Kemudian saya membuat poster pertandingan yang dianjurkan oleh Majlis Daerah Pendang. Jadi mereka suruh saya buat satu poster pertandingan, berkonsepkan pertandingan dengan menggunakan Adobe Photoshop juga. Kemudian saya memasang printer label. Printer label ni di mana sampai satu printer kita print stiker untuk kita tampal di aset-aset yang ada di Majlis Daerah Pendang. Kemudian saya menggunakan kamera dan belajar menerbangkan drone. Di mana di sini saya belajar menerbangkan drone di kawasan hadapan Majlis Daerah Pendang. Saya tahu bagaimana cara menerbangkan drone yang diajar oleh penyelidik saya sendiri, iaitu Encik Zarul Anwar. Okey, kemudian saya memasang kabel internet di bilik file. Bukan saja memasang, tetapi kita mengukur kepanjangan kabel internet yang digunakan di bilik file. Okey, kemudian minggu ke-9, 10, 11 dan 12 saya belajar memasang video conference equipment, di mana sebelum ini bila saya mesyuarat ataupun kursus, kita hanya memasang projektor, memasang skrin, memasang mikrofon dan sebagainya, benda yang basic untuk mesyuarat ataupun kursus. Tapi kali ini saya belajar memasang video conference equipment, iaitu video persidangan seperti kita ada dapat webcam, mikrofon dan sebagainya. Okey, kemudian format Windows 7 dan saya saya menerima aduan mengenai masalah Mozilla Firefox yang tidak berfungsi dan saya diberi arahan untuk menyapasang Mozilla Firefox dan menginstall kembali Mozilla Firefox di PC kaki tangan yang menghadapi masalah tersebut. Kemudian saya mencari gambar kaki tangan untuk persaraan dan untuk memasukkan gambar tersebut di video montage. Kemudian saya membuat poster Excel di Adobe Photoshop bersama juga dengan banner Christmas, iaitu menggunakan Adobe Photoshop juga. Kemudian saya membuat kalibrasi kamera drone di mana penyelidik saya memberitahu bahawa kamera tersebut menghadapi masalah kamera, jadi kita perlu membuat kalibrasi. Kemudian saya membuat poster bulletin Excel setelah program Excel telah dijalankan, jadi kita perlu membuat poster bulletin tersebut. Kemudian saya membuat penyambungan ataupun sambungan pemeriksaan printer yang saya menerima aduan bahawa kaki tangan, PC kaki tangan tidak boleh disambungkan kepada printer tersebut. Okey, seterusnya adalah minggu 13, 14, 15, 16 pada 19.12 hingga 13.1.2022. Saya diberi tugasan untuk memasang PC dan monitor baru, iaitu sebanyak 8 PC di Majlis Daerah Pendang. Kemudian saya memasang 4 buah komputer all-in-one I/O di makmal komputer. Kemudian saya belajar menukar switch remote pintu yang tidak berfungsi. Kemudian saya memasang peralatan di Dewan Pendang, seperti memasang projektor, skrin dan sebagainya. Dan saya belajar bagaimana untuk menghandle sistem audio di Dewan Pendang. Kemudian saya menukar stiker baharu. Saya menerima aduan daripada kaki tangan Majlis Daerah Pendang bahawa stiker printer telah pun habis, jadi saya tukar. Kemudian kami berpeluang bekerjasama dengan syarikat Cairo Antivirus untuk memasang antivirus beliau pada 60 buah PC kaki tangan Majlis Daerah Pendang. Kemudian saya belajar menerbangkan drone, belajar sekali lagi menerbangkan drone dan berkesempatan untuk belajar menerbangkan drone di laluan masuk Sri Banyan, perkampungan Sri Banyan, iaitu dan di Eco Garden Rose Pendang. Kemudian saya membuat pemasangan PC baharu di lobi, susunnya install antivirus, WPS dan sebagainya yang diperlukan untuk install pada PC baharu tersebut. Okey, seterusnya saya diberi tugasan untuk melakar pelan bilik server.
Okey, untuk minggu seterusnya iaitu 17, 18, 19 dan minggu terakhir 20 pada 16/1/2022 hingga 10/2/2022. Iaitu saya diberi kesempatan sekali lagi untuk membuat banner Taipu Sam menggunakan Adobe Photoshop, melakukan pemindahan data, kaki tangan majlis darah pendang, format Windows 7, membuat memo pembelajaran ICT, membuat sandaran ataupun backup data, membuat banner tahun baru di Adobe Photoshop, dan menampas sedikit aset di aset baru. Dan saya berpeluang menjadi sukarelawan program di mana program tersebut telah dijalankan oleh Majlis Daerah Pendang. Saya diberi tugasan untuk meminta para tetamu untuk scan QR code terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik mesyuarat tersebut. Kemudian saya diberi tugasan juga untuk mengambil gambar sepanjang program tersebut berlangsung. Kemudian saya memasang Cairo antivirus dan menampas stiker pada aset untuk pelupusan di store ICT. Itu sahaja ringkasan sepanjang latihan dasari selama 20 minggu. Kemudian saya teruskan kepada laporan teknikal. Banyak laporan teknikal yang saya telah belajar, tetapi saya mengambil 3 sahaja tugasan teknikal, iaitu pertama format Windows 7. Okay, saya menerima aduan tentang permasalahan PC yang menyebabkan PC tersebut perlu diformat. Windows 7 menggunakan pendrive dengan langkah-langkah seperti berikutlah. Pertama, sediakan pendrive dan pasang pendrive pada komputer. Kemudian yang kedua, restart komputer dan tekan button F12 di keyboard untuk masuk ke boot first device ni. Tekan button F12 ni ikut pada versi laptop masing-masing lah. Kemudian pilih USB storage. Kalau kita guna CD, kita boleh pilih CD ataupun DVD. So sini saya akan guna USB storage sebab saya guna pendrive. Kemudian saya akan terpapar window loading. Kemudian lepas window loading dia akan terpapar install now. Kemudian paparan setup restarting akan terpapar. Kemudian pilih sistem operasi yang ingin diinstal. Contohnya kalau you all nak install Windows 7 Home Premium, Ultimate dan sebagainya, you all boleh pilih di situlah. Kemudian selepas itu klik Asset Listen dan tekan Next. Pilih Upgrade. Di sini kita ada custom dan sebagainya, so I pilih Upgrade. Okay, pilih Protection untuk install window. Kemudian klik pada Unallocated Space dan ubah size mengikut kesesuaian anda lah. So proses install window bermula. So seperti di gambar sebelah ni lah, nampak dia window sedang tengah install lah. So kemudian set password. Kalau you all tak nak set password, you all just pilih next. Kemudian klik assimilator dan set masa, zone dan juga tarikh di bawah ni, seperti di bawah ni. Dan installation Windows 7 selesai. Okay, kemudian saya diberi kesempatan dan tugasan untuk membuat kabel LAN. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak cerita alatan yang digunakan seperti konektor RJ45, tank crimping untuk memotong kabel dan test kabel LAN untuk test kabel LAN tersebut. Pertama, memasang konektor RJ45 pada kabel dengan memotong sedikit bahagian luar dalam 2 cm dengan menggunakan pisau tank crimping. Kemudian lurus kabel atau kita susun kabel tersebut dengan mengikut warna dengan betul lah. Seterusnya ambil hujung kabel tu dan kita masukkan ke dalam konektor RJ45 dan tekan RJ45 tu menggunakan crimping tool sehingga slot tertutup dengan rapat. Kemudian setelah siap, kita perlu membuat pengujian menggunakan LAN tester ni, di mana kita buat pengujian ni supaya kita nak tengok kabel-kabel yang kita masukkan tu masukkan dengan betul ke tak, macam tu. So apabila kabel LAN siap, kita teruskan dengan penyambungan kabel LAN pada desktop switch. Kemudian akhirnya kabel tu dipasang pada meja lab dengan jayanya. Okey, kemudian saya memasang Cairo antivirus. Saya diberi tugasan untuk memasang Cairo antivirus ni pada 60 buah PC di Majlis Daerah Pendang dengan menggunakan pendrive dengan kerjasama daripada staff dan juga owner antivirus Cairo ni lah. So pertama kita kena nyah pasang antivirus lain selain Cairo antivirus. Kemudian saya guna pendrive untuk install dan pilih yes untuk teruskan pemasangan. Kemudian pilih I accept the agreement dan kita pilih lokasi penyimpanan lah di mana kita nak letak file Cairo antivirus tersebut. Dan setelah pilih, kita kena tekan next. Selepas tu install. Dalam proses pemasangan tu sedang berjalan dan setelah siap, ni macam dalam gambar ni, setelah
siap proses pemasangan, pilih yes dan tekan finish. Kemudian komputer akan restart lah selepas kita tekan finish tu, dan pemasangan Cairo antivirus siap dipasang pada PC tersebut. Okey, kesimpulan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan rasa syukur kepada Ilahi kerana saya dapat menjalankan serta menamatkan latihan industri selama tempoh 20 minggu di Majlis Daerah Pendang. Dengan hati yang gembira, saya nyatakan bahawa dengan menjalani latihan industri di Majlis Daerah Pendang, ini adalah merupakan peluang yang tidak ternilai yang saya peroleh di dalam kehidupan sepanjang bergelar sebagai seorang pelajar ini. Melalui latihan industri ini, jelaslah bahawa objektif latihan telah tercapai sepanjang 20 minggu. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pendedahan yang telah diberikan kepada pelajar sepanjang latihan industri ini sangat berguna dan ia perlu dimanfaatkan dengan betul pada masa hadapan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung yang telah memberi ilmu dan tunjuk ajar yang berguna. Jasa dan bantuan mereka tidak saya lupakan. Okay, komen dan cadangan untuk pihak organisasi perlulah menyediakan satu panduan seperti buku panduan untuk memudahkan pelajar praktikal. Dengan panduan ini, pelajar praktikal yang belum mahir boleh merujuk buku panduan yang disediakan oleh pihak organisasi. Ataupun selepas ini akan ada pelajar praktikal yang akan masuk. Jadi dengan ada buku panduan ni, staff tidak perlulah macam mengajar dengan lebih lanjut lah kalau ada buku panduan seperti ni. Pelajar praktikal boleh baca buku tersebut. Kalau tugasan yang berkenaan dengan buku tersebut, beliau boleh gunakan informasi-informasi yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian, pihak organisasi perlu menyediakan jadual tugas kepada pelajar supaya para pelajar dapat menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut pada jadual yang telah disediakan. Hal ini dikatakan supaya para pelajar tidak akan rasa terasing dengan staf-staf lain dan tidak mengetahui program yang akan dijalankan. Ada setengah aktiviti memerlukan jadual. Contohnya seperti esok. Bila esok kita ada program ataupun kursus, bila pelajar tidak tahu, jadi pelajar tidak membuat persediaan lah seperti memasang projektor, skrin dan sebagainya untuk kursus. Bila pelajar tahu jadual dan sebagainya, pelajar tahulah okey esok ada program, so kita kena pasang projektor skrin. So benda ni menyebabkan kita ni mengelak daripada tidak tahu mengetahui program. Mungkin ada staff yang tanya, esok ada program ke? So bila kita tahu, kita boleh cakap esok ada program pada jam berikut dan kita kena buat pemasangan peralatan komputer untuk digunakan oleh mesyuarat atau program tersebut. So itu komen dan cadangan yang kedua lah. So yang ketiga, pihak organisasi perlu memberi tunjuk ajar kepada pelajar akan ada perkara atau tugasan yang tidak pernah dipelajari sebelum ini. Maka pelajar perlu diajar dan dipantau oleh kaki tangan unik. So dekat sini, pihak organisasi perlu ajar lah. Sebab ada pihak organisasi yang expect tugasan yang dilakukan di organisasi sama dengan tugasan yang dibelajar di politeknik. So sebenarnya tugasan yang kita belajar di politeknik di dalam kelas ada yang tidak pernah kita belajar di organisasi. Jadi staff tidak perlu menganggap bahawa semua tugasan yang dilakukan di organisasi sama seperti tugasan yang dilakukan di proli. So jadi ada sesuatu perkara yang tak pernah dipelajari, staff ataupun pihak organisasi perlulah ajarlah pelajar tersebut. Okey, ini adalah rujukan sepanjang saya membuat laporan akhir. Pada berikut ada 3. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.